Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahaskan tentang Khalifah Utsmaniyah, iaitu Khulafa Ar-Rasyidin yang terdiri daripada 4 khalifah. Kemajuan Ramadan Islam yang dicapai oleh Rasulullah SAW tidak dapat dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh pemerintah lain. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Akilah binti Harul Anwar. Saya akan membahaskan tentang Saidina Abu Bakar As-Siddiq bersama syuhada. Abdullah bin Abu Quhafah atau dikenali sebagai Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah khalifah pertama yang memimpin umat Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Beliau diberi gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan setiap perkataan dan kelakuan Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Maksudnya, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Sifat kepimpinan yang ada pada Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah beliau mempunyai sifat-sifat yang terpuji seperti jujur, berbudi pekerti, adil dan tegas, iaitu sifat-sifat ini perlu dipupuk dalam diri seorang pemimpin untuk melahirkan kepimpinan yang berhasil dan berkualiti untuk menjadi contoh kepada masyarakat. Ciri atau cara kepimpinan beliau mengamalkan sistem syura, iaitu mesyuarat ataupun dalam makna yang sama berbincang, iaitu komunikasi yang terbaik untuk membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang cepat terhadap masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, beliau mengamalkan sistem syura, iaitu beliau mengambil kira pendapat dan pandangan setiap sahabat untuk menentukan strategi bagi menentang wilayah Rom, kerana Rom ialah salah satu wilayah yang kuat untuk ditentang dalam penyebaran Islam. Walau bagaimanapun, penentangan terhadap Rom di bawah pimpinan Saidina Umar, tetapi strategi yang digunakan ialah strategi yang dibincangkan dalam pimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, cara kepimpinan beliau ialah berpandangan jauh. Seperti contoh, beliau mengarahkan Zaid bin Sabit untuk mengetahui usaha mengumpulkan ayat Al-Quran daripada kulit haiwan, batu dan tulang, kerana ramai penghafaz Al-Quran telah terkorban dalam peperangan Yamamah. Seterusnya, saya serahkan kepada syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahada binti Syarizan. Saya akan membahaskan sikit berkaitan contoh yang perlu kita ikuti daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, antara contoh yang perlu kita ikuti ialah kepimpinan yang adil, iaitu beliau memimpin dengan adil dan bijaksana. Selain itu, beliau mengutamakan kepentingan rakyat dan agama. Tambahan pula, Saidina Abu Bakar mempunyai sifat keberanian dan keteguhan dalam dirinya, iaitu beliau beranikan diri dalam mempertahankan Islam, terutamanya semasa beliau menghadapi ancaman daripada golongan murtad. Seperti dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fath ayat 29, iaitu Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya itu keras terhadap kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Sebagai contoh, Abu Bakar salah seorang yang berada di sisi Rasulullah SAW, iaitu beliau menunjukkan kasih sayang terhadap umat Islam, tetapi ketegasannya terhadap orang yang memusuhi umat Islam. Antara pembuktian yang saya boleh bagi daripada segi sumbangannya ialah, yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menegakkan syiar Islam. Yang ketiga, membantu golongan miskin dari segi membagikan harta dan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomardia dari kumpulan 4. Hari ini saya akan membahaskan tentang Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua, iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Menjadi pendamping setia dan pembantu buat Saidina Abu Bakar As-Siddiq dalam menjalankan tugas sebagai seorang khalifah, termasuk berperanan penting dalam membuat keputusan mengumpulkan Al-Quran dan penyebaran agama Islam. Siapakah beliau? Beliau adalah Saidina Umar Al-Khattab. Antara ciri kepimpinan yang ada pada Saidina Umar
itu musyawarah. Musyawarah adalah perbahasan ataupun perundingan bersama. Sayyidina Umar tidak pernah meletakkan dirinya sebagai seorang penguasa. Malah beliau merupakan seorang yang sangat terbuka dan sentiasa menerima pendapat orang lain dalam membuat sesuatu keputusan. Selain itu, Sayyidina Umar juga terkenal dengan sifat ketegasan dalam diri. Misalnya, semasa Perang Badar dan Perang Uhud, Sayyidina Umar menunjukkan sifat dedikasi dan keberanian yang sangat tinggi dalam melawan musuh-musuh Islam dalam menegakkan syariat Islam. Seterusnya, mengapa kita perlu mencontohi sifat kepimpinan yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab adalah yang pertama, Sayyidina Umar terkenal dan unggul dengan sifat kezuhudan dan kesederhanaan dalam kehidupannya. Walaupun Sayyidina Umar memiliki harta yang sangat banyak dan pangkat yang tinggi, tetapi beliau tidak pernah menggunakan harta kerajaan demi kesenangan hidupnya sendiri. Misalnya, Sayyidina Umar tidak pernah menerima sebarang kenderaan khas yang telah disediakan untuk beliau. Bahkan, beliau telah menjual kenderaan tersebut dan hasilnya telah disumbangkan kepada Baitul Mal. Yang kedua, Sayyidina Umar sangat terkenal dengan sifat tegas dalam mentadbir, dalam memimpin dan dalam menegakkan keadilan. Sayyidina Umar juga adalah seorang yang sangat adil dalam memimpin. Beliau tidak pernah membezakan antara golongan yang miskin ataupun yang kaya. Antara contoh pembuktian kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab adalah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, upaya Islam telah berkembang pesat. Contohnya di negara Syam, Iraq, Baitul Maqdis dan Mesir. Apabila Bait Al-Maqdis dibuka, Umar Al-Khattab telah mengemukakan sebuah jaminan keselamatan buat rakyat yang bukan Islam di bawah pemerintahan pimpinan beliau sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah. Hari ini saya nak bahaskan tentang khalifah yang ketiga dalam Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Saya nak bagi satu ciri-ciri kepimpinan bagi Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu sifat dermawan. Sayyidina Uthman terkenal dengan kemurahan hatinya. Beliau banyak menyumbang hartanya untuk kepentingan umat Islam, seperti ketika pembelian tenaga, rumah dan membantu dalam pembiayaan ekspedisi Tabuk. Mengapa kita perlu mencontohi kepimpinan Khalifah Uthmaniyah? Kerana Uthman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang sangat memegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga selalu menerapkan ajaran Islam dalam setiap tindakannya. Hal ini menjadi contoh penting bagi pemimpin pada masa kini untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama dalam melaksanakan setiap tugas beliau. Okey, apa pembuktian Khalifah Uthman sebagai pemimpin yang bertanggungjawab? Ianya adalah mencegah perpecahan dan mempertahankan kesatuan. Contohnya, sepanjang pemerintahannya, Sayyidina Uthman berusaha untuk mempertahankan kesatuan umat Islam walaupun berlaku perpecahan dalaman. Keputusan untuk standardkan Mushaf Al-Quran dan usaha beliau untuk melantik individu-individu yang berwibawa di wilayah-wilayah utama adalah sebahagian daripada usaha untuk mengelakkan perpecahan dan menjaga perpaduan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajirah binti Yusuf. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang Khalifah yang ketiga semasa zaman Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Uthman bin Affan. Ciri-ciri beliau ialah seorang yang sangat perhatian terhadap rakyat. Contohnya, beliau sentiasa berusaha untuk memenuhi keperluan rakyat. Contoh seperti panggan, sandang dan juga papan. Bukan itu sahaja, beliau juga sentiasa menolong rakyat yang ada masalah dari segi kesihatan, pembelajaran dan sebagainya. Mengapakah kita perlu mencontohi cara kepimpinan Sayyidina Uthman bin Affan? Seperti mana yang kita tahu, Sayyidina Uthman ini sangatlah berpegang teguh pada ajaran Islam. Beliau selalu menerapkan ajaran Islam dalam setiap tindakan beliau. Hal ini juga jadi contoh untuk pemimpin pada masa kini untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan segala tugas.
Semasa zaman Khulafa Ar-Rasyidin berada di bawah Saidina Umar bin Affan, wilayah kekuasaan Islam terus berkembang. Beliau berjaya meluaskan wilayah kekuasaan Islam hingga ke Mesir, Afrika Utara dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Hari ini saya akan membahaskan tentang Khulafa Ar-Rasyidin yang terakhir, iaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat dalam sejarah Islam. Saya akan memberikan satu ciri-ciri kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, iaitu keadilan. Ali terkenal dengan pendekatan keadilan yang tegas. Beliau selalu berusaha untuk memastikan bahawa semua rakyat tanpa mengira status sosial diperlakukan dengan adil. Baiklah, kenapa kita perlu mencontohi ciri kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Kepimpinan Ali sangat menekankan keadilan. Dengan mencontohi prinsip ini, kita dapat membina masyarakat yang lebih adil dan saksama. Antara pembuktian Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai kepimpinan yang bertanggungjawab adalah keadilan dan kebijaksanaan. Ali terkenal dengan komitmen terhadap keadilan. Ia berusaha untuk menegakkan hukum dan memberi hak kepada setiap individu tanpa memandang status sosial. Contohnya, ia pernah menghukum anaknya Hasan ketika Hasan melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalia Izani ingin membahaskan tentang Khulafa Ar-Rasyidin yang terakhir, iaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ialah khalifah yang keempat yang dilantik selepas Khalifah Uthman bin Affan. Terdapat 3 ciri-ciri kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, tegas. Ali bertegas kepada tentera-tenteranya untuk tidak memburu pihak lawan dan tidak membunuh orang yang terluka sewaktu peperangan. Yang kedua, berpandangan jauh. Dalam peperangan Jamal dan Siffin, beliau lebih fokus mencari kedamaian. Beliau juga berpandangan bahawa peperangan adalah membawa perpecahan dan pertumpahan darah. Yang ketiga, pemberani. Beliau berani berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Beliau juga berani membuat keputusan sedaya upaya untuk menjelaskan bahawa perbuatan penangguhan pembelaan tentang pembunuhan Sayyidina Uthman. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya sudah selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh.